Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kumpulan epistemologi kuliah nombor 10 akan sambung daripada kuliah nombor 9. Okay, nama-nama penyampai yang pertama, saya Muhammad Aizat bin Muhammad Azraus, B0211110061. Yang kedua, penyampai yang kedua Muhammad Syahrin Hakimi bin Syahrin Anwar, B0221110166. Presenter yang ketiga, Nurul Syairah binti Muhammad Faizal, B0221110002. Presenter nombor 4, Azim Fahmi bin Muhammad Sofian, B0221110047. Presenter yang kelima, Yuvaraj anak lelaki Manivanen, B0221100009. Presenter yang terakhir, Muhammad Afnan bin Amran, B0221100183. Okey, kat sini first saya akan beritahu satu topik yang kita orang akan bentang. Yang pertama, implikasi relativism pasca moden dalam kehidupan. Yang kedua, jawapan agama dan tradisi terhadap relativism pasca moden. Dan yang ketiga, senario dan kajian kes. Okey, first kita masuk dalam implikasi relativism pasca moden dalam kehidupan. Okay, first kita nak tahu objektif dia. Objektif yang pertama, kita nak cari latar belakang kemunculan relativism. Yang kedua, kita akan menjelaskan impak relativism dalam konteks budaya, agama dan kehidupan. Dan yang ketiga, kita akan bincangkan dalam jawapan agama dan tradisi terhadap relativism pasca moden. Okay, first, latar belakang relativism. Relativism bukanlah satu entiti yang baru atau satu teori falsafah yang terkini dalam kalangan manusia. Malah ia merupakan satu teori yang berasal daripada zaman Yunani Purba daripada seorang ahli falsafah yang terkenal iaitu Protagoras. Protagoras terkenal dengan kenyataannya manusia adalah ukuran untuk segala-galanya. Okey, sini saya akan beritahu satu aliran iaitu aliran Sofis. Okey, aliran Sofis merupakan salah satu aliran yang muncul pada abad ke-5 hingga abad ke-4 sebelum Masihi di zaman Yunani Purba. Antara tokoh aliran Sofis ialah Herodotus, Protagoras, Georgias, Prodix dan juga Critias. Okey, aliran Sofis terdiri daripada pemikir ataupun orang yang bijak pandai dalam sesuatu perkara. Dan aliran Sofis juga dikritik bahawa mereka bukanlah ahli falsafah. Okey, diorang ni juga melahirkan fahaman-fahaman negatif seperti aliran skeptisisme, subjektisme dan relativism. Secara tidak langsung, relativism muncul ketika aliran Sofis ini tersebar di kalangan penduduk Yunani Purba. Okey, first saya akan ceritakan dulu dalam berdata Protagoras ni secara ringkas lah. Beliau dikatakan rajin menjelajah sekitar Greece dan merupakan seorang guru. Okay, golongan-golongan atasan dan golongan bangsawan beranggapan bahawa perkara ini adalah wajib untuk dipelajari, perkara falsafah ni lah. Hal ini kerana mereka dapat belajar berdebat dengan baik demi mempertahankan harta mereka. Okay, tetapi di pengakhiran hidup Protagoras, beliau diusir oleh penduduk Athens kerana bersifat agnotis. Hal ini disebabkan kerana beliau menulis dalam salah satu buku dengan kenyataan tersebut, iaitu kenyataan tidak pasti sama ada Tuhan itu wujud ataupun tidak. Okay. Hal ini menyebabkan orang Athens marah terhadap beliau kerana mereka merupakan masyarakat yang amat mementingkan agama. Maka Protagoras dihukum dan dihalau keluar oleh Athens serta hasil kerja dan buku-buku beliau juga turut dibakar, khususnya buku keagamaan yang bertulis On the Gods yang terkandung kenyataan beliau. Okey, kat sini saya akan beritahu definisi relativism lah. Okey, relativism merupakan salah satu pandangan di mana ia memahami bahawa kebenaran itu tidak pasti. Sesuatu perkara itu berhak ditentukan oleh setiap individu sama ada perkara itu betul atau salah, ia mengikut pandangan atau persepsi individu tersebut. Ini menunjukkan nilai semua perkara hanyalah berdasarkan pada hak individu untuk menentukan nilai perkara tersebut sama ada baik ataupun buruk.
Okey, menurut relativism, kebaikan dan keburukan berbeza hanya kerana ianya disebabkan oleh pandangan setiap individu yang berbeza di samping keadaan, masa dan tempat yang berbeza juga turut mempengaruhi pandangan setiap individu. Okey, seterusnya saya sambung kepada Muhammad Syah dan Hakimi. Okey. Seterusnya adalah impact relativism dalam konteks budaya, agama dan kehidupan. Okey, yang pertama, budaya. Dapat menilai tindakan atau aktiviti yang dimiliki oleh budaya-budaya tertentu berdasarkan pemerhatian ke atas nilai dan norma dalam konteks kebudayaan itu, di mana seseorang individu tidak boleh dinilai melalui tingkah laku dan corak pemikiran melalui penerapan nilai dan norma budaya yang berbeza dengannya. Perbezaan pertuturan bahasa juga memberikan sistem konseptual yang berbeza antara masyarakat, namun relativism bukan membuka ruang bagi pengguna bahasa yang berbeza untuk menilai budaya yang lain. Yang kedua adalah moral. Sesetengah perbuatan dan amalan sesuatu kumpulan budaya menganggap penghakiman dan pengamalan budayanya adalah benar dan bermoral, tetapi membawa pandangan yang berbeza di mata budaya lain dengan adanya relativism sebagai contoh. Mengubah persepsi dunia terhadap bangsa Yahudi berkaitan perilaku yang tidak bermoral yang diamalkan oleh kumpulan Zionis yang dilihat hanya mementingkan amalan dan budaya peribadi kumpulannya yang tidak bermoral sahaja. Okey, yang ketiga adalah kehidupan. Relativism sedikit sebanyak telah berjaya mewujudkan persamaan di antara budaya yang berbeza-beza, sedikit sebanyak menghentikan penyesuaian budaya yang dilihat agak mencabar bagi sesetengah individu yang cenderung untuk mengamati dan menikmati budaya dan amalan berlainan. Menggalakkan percampuran antara budaya yang berbeza, mempamerkan budaya masing-masing. Ianya juga dilihat boleh menjadi punca pertengkaran dan perselisih faham antara mereka. Assalamualaikum, saya Nurul Syairah binti Muhammad Faizal akan present pandangan jawapan agama dan tradisi terhadap relativism pasca moden. Okay. Menurut pandangan agama Islam, Islam menolak teori relativism kerana dari sudut pandangan Islam, teori relativism adalah bermasalah. Teori ini sangat berbahaya terhadap masyarakat awam, terutamanya apabila ia melibatkan kepercayaan. Menurut Islam, apa yang betul dan apa yang salah tidak boleh diserahkan kepada masyarakat tertentu kerana manusia cenderung untuk bersikap dengan cara yang mereka anggap sesuai, tidak kira sama ada tindakan itu betul atau salah. Namun, Islam juga menghormati budaya masyarakat yang lain selagi tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Islam. Antara tokoh Islam ialah Nurcholish Madjid. Hanya Allah yang mutlak dan selain Allah meskipun mengandung kebenaran adalah nisbi dan kebenarannya pun nisbi. Bagaimana mungkin manusia yang nisbi mencapai sesuatu yang mutlak? Menurut beliau, pernyataan ini menerangkan bahawa manusia tidak mampu menentukan kepastian dan kebenaran. Kebenaran tidak akan datang kepada manusia. Ilmu pengetahuan akan selalu berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman. Tokoh yang kedua ialah ahli falsafah Yunani Protagoras. Beliau memiliki ajaran yang dikenali sebagai sofis atau Sophisteia, merupakan sebuah aliran yang memiliki karakter skeptik dan relativistik yang berpegang kepada kepercayaan bahawa tujuan ilmu pengetahuan dan kebenaran adalah subjektif.
Apa yang diyakini oleh para sofis ini dibantah oleh Al-Baghdadi dalam kitab Usul al-Din. Kitab Usul al-Din adalah risalah yang sistematik bermula dengan sifat ilmu, penciptaan, bagaimana pencipta dikenali, sifat-sifatnya dan lain-lain. Seterusnya saya akan serahkan kepada Hazim. Okey. Yang ini iaitu tokoh selainnya iaitu Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Merupakan pengarah Institute for the Study of Islamic Truth and Civilization, ISIS. Beliau mengkritik pemahaman relativism. Menurut beliau, pernyataan bahawa kita tidak dapat mengetahui kebenaran yang mutlak mempunyai banyak kepincangan. Beliau telah mengemukakan beberapa hujah bagi menyokong kritikannya terhadap fahaman ini. Hujah-hujah beliau adalah jika manusia dikatakan tidak mengetahui kebenaran yang mutlak, perkara ini adalah tidak benar. Nabi Muhammad SAW pernah hidup dan menyebarkan risalah Islam dan kemudiannya wafat. Ini merupakan pengetahuan mutlak. Yang kedua, jika manusia tidak mengetahui kebenaran mutlak seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan, ini bermaksud manusia itu tidak mempercayai kenabian Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. Baginda telah dipilih contoh dia, baginda telah dipilih untuk menyampaikan risalah. Mustahil Allah menurunkan wahyu yang tidak boleh dipahami oleh Rasulnya sendiri. Yang ketiga, seseorang yang menyatakan bahawa hanya Tuhan sahaja yang benar, maka orang tersebut sudah semestinya telah mengetahui kebenaran yang diketahui Tuhan itu. Kedua, jika dia tahu maka pengetahuannya juga adalah mutlak. Oleh itu, pemikiran dan pengetahuan manusia itu boleh relatif dan mutlak. Seterusnya, iaitu William James. William James merupakan seorang ahli falsafah dan psikologi Amerika Syarikat yang terkenal. Idea dan pemikirannya adalah lanjutan daripada idea empirisme Inggeris dalam bentuknya yang lebih radikal. Pemikiran falsafah James boleh dibahagi kepada dua bentuk, iaitu yang utama iaitu saintifik dan keagamaan. Dalam keadaan masyarakat barat yang begitu kritikal kepada agama dan pemujaan kepada sains, James melihat kepentingan agama tanpa menafikan peranan sains. Ini boleh dilihat melalui karya-karya utama beliau seperti Principle of Psychology, The Will to Believe, The Varieties of Religious Experience dan pragmatisme. Dengan menggunakan prinsip ini, James menilai tentang kepercayaan agama, metafizik, kebebasan manusia, nilai moral dan falsafah sosial. Bagi beliau, berdasarkan kepada semangat saintifik yang praktikal, kebenaran adalah sesuatu yang boleh digunakan. Berdasarkan kepada pandangan yang skeptikal terhadap persoalan epistemologi, pragmatisme berpegang pada pandangan pluralisme dan relativisme tentang kebenaran. Pada tahun James William pada tahun 1956 mengemukakan pandangan bahawa tiada kebenaran yang mutlak, umum, tunggal, tetap dan berdiri sendiri. James juga pernah mengatakan bahawa menurut falsafah tersebut, pluralisme dan individualisme, kebenaran adalah terlalu hebat untuk minda sesiapa. Walaupun minda yang digelar mutlak untuk mengetahui keseluruhannya, fakta dan bernilainya kehidupan memerlukan bantuan untuk mengatur dan membawa kefahaman. Tiada sebarang pandangan yang mutlak secara umum dan universal. Menurut William James pada 1956, agama perlu dinilai secara saintifik seperti mana sains yang berpegang kepada kebenaran hipotesis, kepada sesuatu yang memberikan manfaat atau memberikan makna utility. Dalam menjelaskan pandangan agama yang pragmatik, James telah menilai agama sebagai sesuatu yang instrumental. James pada 1956 di dalam The Will to Believe
iaitu karya dia, telah menguraikan tentang kepercayaan kepada agama seperti akan tetapi tiada sebarang kaedah atau metod saintifik yang mana dengannya manusia memimpin dengan selamat di antara bahaya untuk mempercayai terlalu sedikit atau dengan mempercayai terlalu banyak. Untuk menghadapi bahaya tersebut, menjadi tanggungjawab kita untuk mendapatkan jalan yang betul di antara kedua-duanya, iaitu dengan menggunakan neraca hikmah atau wisdom sebagai manusia. Sambungan iaitu Yuvaraj. Terima kasih Azim. Saya ingin membincangkan tentang senario dan kajian kes. Senario berkaitan epistemologi. Epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek manusia dari falsafah dan ilmu murni sampai ilmu sosial. Epistemologi lah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara kerana didukung oleh penguasaan dan bahkan pengembangan epistemologi. Tidak ada bangsa yang pandai mereka fenomena alam, sehingga kemajuan sains dan teknologi tanpa didukung oleh kemajuan epistemologi. Epistemologi sentiasa mendorong manusia untuk selalu berfikir dan menciptakan sesuatu yang baru. Semua bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran secara epistemologis, iaitu pemikiran dan perenungan yang berkisar tentang bagaimana cara mewujudkan sesuatu, peringkat-peringkat apa yang harus disediakan untuk mewujudkan sesuatu itu dan sebagainya. Senario dalam epistemologi selalu dikaitkan dengan aksiologi. Aksiologi merupakan cabangan falsafah ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi secara ringkasnya adalah, menurut kamus falsafah, aksiologi berasal dari bahasa Yunani axios, layak atau pantas, dan logos, maksudkan ilmu. Jadi aksiologi merupakan cabang falsafah yang mempelajari nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengatakan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi berkaitan dengan kegunaan dari suatu ilmu, hakikat ilmu sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang didapat dan berguna untuk kita dalam menjelaskan, meramalkan dan menganalisa gejala-gejala alam. Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahawa aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Contoh senario epistemologi. Senario 1. Bulan muncul setiap malam. Bulan terang, cantik dan bercahaya. Persoalannya, deskripsikan bulan pada pandangan anda. Adakah bulan itu cantik seperti yang digambarkan oleh manusia? Bagaimanakah anda menjustifikasikan bulan? Seterusnya saya serahkan kepada Afnan. Terima kasih Yuvaraj. Okey, senario kedua. Pokok pisang mempunyai ciri unik yang jarang dimiliki tumbuhan lain. Tanaman ini hanya boleh berbuah sekali sahaja sehingga ada peribahasa Melayu, takkan pisang berbuah dua kali, yang bermaksud sekali tertipu tidak akan berulang lagi. Persoalan mengikut epistemologi, apa itu pisang? Apa falsafah di sebalik perumpamaan ini? Yang ketiga adalah, adakah benar pisang tidak berbuah dua kali? Adakah perumpamaan ini sudah tidak sesuai digunakan? Apa akibat tidak mengambil sempadan daripada apa yang berlaku? Di Bukit Payung, Terengganu, sebatang pokok pisang menunjukkan kejadian luar batas normal pohon pisang. Senario ketiga, kata orang tua-tua, anak gadis menyanyi di dapur akan lambat kahwin. Persoalan mengikut epistemologi, apakah kaitan menyanyi dengan perkahwinan? Apakah benar perumpamaan ini? Kajian kes epistemologi. Tuntasnya, pada pendapat kami, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi sangat baik sehingga disokong dalam agama.
Akan tetapi setinggi mana ilmu yang diperoleh, kita tidak boleh sombong kepada orang tidak menduduki pengajian yang tinggi. Hal ini kerana setiap tahap ilmu atau pekerjaan mempunyai kegunaan dan nilainya yang tersendiri. Kita boleh mempelajari ilmu bukan sahaja dari institusi pendidikan, bahkan daripada luar institusi seperti pekerjaan, dan belajar dari orang yang berpengalaman. Terdapat contoh bahawa seorang baduan membantu menyelamatkan seorang bayi yang terperangkap di dalam kereta dengan menggunakan pengalamannya dan dalam mencuri kereta, dan ini berlaku di Amerika Syarikat. Ini membuktikan tiada ilmu yang membahayakan. Ianya menjadi bahaya dengan keputusan kita untuk menggunakannya ke jalan yang baik atau buruk. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.